من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الحمد والثناء لله عز وجل، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فإن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أكرم الأكرمين. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah kena dapat bertemu pada malam ini untuk sama-sama kita menekuni kitab Talbis Iblis. Kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Imam Jamaluddin Abil Faraji Abdul Rahman Ibn Jauzi Al-Baghdadi yang wafat tahun 597. Bismillah. Kita sampai ke muka surat mengikut catatan Nana bab yang kelima fi zikri, pada menceritakan dan memperihalkan talbisuhu fil aqaid, tentang tipu muslihat iblis fil aqaidi wad diyanati. Bab kelima cerita tentang muslihat iblis dalam masalah akidah. Bismillahirrahmanirrahim. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Muslihat iblis dalam masalah akidah. Di mana yang kita tahu perkara yang paling penting yang merupakan tunjang bagi seseorang dalam hidup ini ialah persoalan berkaitan dengan akidah. Akidah ini satu perbahasan yang semua orang mesti ambil tahu dan wajib mengerti. Akidah ni dia memberi maksud
Kalau menurut bahasa dia kata at-tawthiq lil uqud, artinya mengukuhkan perjanjian, atau disebut paling mudah ialah satu tekad yang penuh. Itu maksud akidah daripada sudut bahasa. Oleh kerana kita ni mesti belajar akidah. Dan anda tengok tuan-tuan pun duk ngaji kitab dengan Ustaz Sufi lah, dengan siapa banyak. Dan akidah ni benda usul. Dan dia tak pada kita bertaklid. Jadi serba sedikit benda-benda asas tentang akidah itu mesti difahami dengan betul. Akidah ni benda yang dibenarkan oleh hati kita, benda yang diyakini oleh hati kita, yang mana kalau hati kita beroleh keyakinan terhadap sesuatu perkara itu, kita jadi tenang. Dan bila jiwa kita tenang, kita tak ada ragu, tak ada syak. Syak dalam akidah out, jangan main. Hatta kalau zon pun tak boleh. Dia kena tahap yakin. Waktu bila kita meyakini perkara yang didatangkan kepada kita, hati kita tenang. Kerana kita yakin. Yakin yang tidak tercampur padanya unsur-unsur syak wasangka. Tak. Cuma nama akidah tu banyak nama. Ada yang dipanggil ilmu akidah, kerana perbahasan ilmu tu, perbahasan dalam disiplin ilmu itu berkait dengan elemen dan perkara yang berkaitan dengan akidah. Bila kita membicarakan ilmu yang berkait dengan akidah itu, kita faham, kita mengerti dengan betul, baru mudah nak tolak fahaman yang tak betul. Dalam kitab ni dia masih cerita tentang Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah. Ini anutan-anutan konservatif, anutan hak lama dulu tu. Zaman lah tak ada dah lah Qadariyah, Jabariyah. Zaman lah sini liberalisme, pluralisme, sekularisme, sekolah kan, orang baik tu. Yang tuan-tuan duk baca kitab Datuk Zamri hari tu, panjang bedah buku itu. Tu bedah buku tu pendek je. Anak rasa bedah muka je kot, dalam tak ada bedah. Siapa bedah itu panggil dia bagi habis je. Sebab itu aliran terkini tau, yang boleh merosakkan akidah tak sedar. Kadang oleh kerana nampak sangat nak raih semua orang, kita kata agama semua ni serupa je, rosak akidah. Itu pluralisme. Dia tak dapat nak tak catch up semua pun tak apa, tapi kita kenali simptom dia. Jadi dah. Bahaya. Yang kitab ni kita sentuh sikit-sikit je, sebab dia cerita pun tentang aliran-aliran klasik. Tak apalah, kita baca sikit lah. Sebab itu ilmu tauhid, ilmu akidah, benda sawak-sawak. The same thing, benda yang serupa. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, ilmu akidah ni dipanggil al-fiqhu al-akbaru, al-fiqhul akbar, fiqh besar. Kerana Imam Abu Hanifah ni, dia dalam bab disiplin ilmu tauhid ini, dia kata benda yang paling penting, yang paling utama dalam Islam ialah membicarakan tentang akidah.
Lepas tu dipanggil al-fiqhu al-akbaru, fiqh akbar. Penting sangat, jangan main-main tu. Jangan kita ingat alah gitu-gitu dah. Yang ketiga, ilmu tauhid. Kerana ilmu tauhid ni dia membincangkan tentang keesaan Allah. Sebab perbahasan berkenaan dengan keesaan Allah itu dipanggil ilmu tauhid sesuai dengan perkataan dasarnya wahada. Artinya menjadikannya sebab dipanggil ilmu tauhid. Pak Nabi di Mekah fasanya 13 tahun lebih kurang ajak pada dua benda besar. Mengesakan Allah dan mempercayai akan hari akhirat. Dua benda besar. Dan ilmu akidah juga dipanggil ilmu usul din. Kerana dia merupakan dasar dalam agama usul. Sebab semua ilmu berkembang daripada ilmu ini. Ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu al-fiqh akbar. Gitu. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. So rupanya iblis ni dia memang sudah kerjanya itu. Dia punya deskripsi kerja dia itu. Jadi dia tahu manusia ni lubang yang pertama yang dia nak rosakkan manusia ni ialah berkenaan dengan memenuhkan krisis keyakinan seseorang itu kepada Allah. Lepas tu dia mudah melentukkan hati, membolak-balikkan hati tu. Lepas tu kita doa ya. Kadang-kadang kita baca sebelum salam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku atas agamamu. Takut dia bolak-balik kan. Tengah sedang syiar ingat Allah, kena collapse, boom, bisnes rudum, udah tak tahu mana nak ngira, nak beza antara duit dengan daun, dah tak tahu dah, sama-sama ngira, dah tak betul dah. Maka ketika itu imbangan dia kepada Allah boleh jadi rosak, boleh jadi tak memenuhi keperluan yang betul. Lepas tu betul lah, kadal faqru ayyakuna kufra. Orang fakir ni bahaya. Dia boleh hampir-hampir jadi kufur. Sebab dia dah macam hilang pertimbangan lah apa dah. Itu takutnya kita ya. Miskin tak? Miskin okey, Nabi pun minta menjadi miskin, tapi itu pilihan Nabi. Cuma orang fakir ni jangan. Fakir kita ditegah sebab bahaya. Akan wujud krisis keyakinan nanti kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku ya. Gitu. So iblis masuk dalam masalah merunsingkan, memecahkan keyakinan seseorang supaya manusia tergoyah. Sebab itu kita kena mengaji akidah, mengaji betul-betul, sungguh-sungguh. Kerana ada ulama, maklumlah pendekatan macam-macam ya. Tapi ulama membahaskan tentang persoalan akidah, pertama berkenaan dengan ilahiyat, ketuhanan, yang yang menumpukan, memfokuskan kepada perihal ketuhanan berkenaan dengan zat, sifat, asma'ullahul husna, nama-nama Allah, bab ketuhanan. Faham betul-betul macam mana tentang sifat Allah, asma Allah, zat Allah, dan supaya kita tidak berfikir berkenaan dengan zat Allah, tapi banyakkan berfikir tentang nikmat kejadian Allah. Itu lebih elok.
Lepas tu janganlah kita menyibukkan tak mengetahui zat macam mana, bentuk macam mana. Elakkan konflik tentang hal-hal itu, tetapi kita belajar untuk meyakinkan diri kita sebenarnya tentang Allah Azza wa Jalla. Belajar bab ketuhanan. Segmen kedua ialah berkenaan dengan nubuat, kenabian. Dengan kenabian, perbahasan tentang Rasul yang wajib diketahui. Tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat harus bagi Rasul. Benda itu kita belajar supaya kita dapat mengetahui kedudukan Nabi itu. Dan apa yang Allah kurniakan kepada Nabi daripada perkara-perkara yang bersifat unik. Yakin sungguh-sungguh. Dan apa yang dibawa oleh Nabi tak ada keraguan dalam hati ni walau sedikit. Tak ada sampai kita kata apa yang Nabi bawa tu sesuai waktu dia je. Lah tak apa sesuai. Jangan kata gitu. Kerana sifat syariat itu dia tiga. Kena ingat tak? Sifat syariat. Pertama al-kamal, sempurna. Syariat Allah ni sempurna. Dia, tak boleh kita kata tak apa sesuai. Jangan. Hati berbolak-balik jugalah, tapi jangan sampai mulut terpacul keluar gitu. Yang kedua, sifatnya ad-dawam. Daripada dulu sampailah dia konsisten. Hukum Allah ni, syariat Allah ni konsisten. Dan yang ketiga, disifat as-sumu, tinggi. Berbeda dengan sesuatu yang didatangkan oleh manusia. Dan bila kita menekuni berkaitan dengan akidah, maka kita juga akan berbicara masalah ghaibiyat atau sam'iyat, sesuatu yang tidak dapat diketahui, sama ada dengan panca indera ataupun akal. Ia cuma diketahui dan difahami melalui khabar yang benar. Dengar dengan telinga pernyataan Allah, hadis Nabi SAW berkenaan syurga neraka, pernyataan yang benar, wajib terima. Nampak tak? Rasa tak? Tapi dengar dengan khabar, wajib. Wajib kita beriman. Gitulah. Allahu Akbar. Baiklah. Muslihat iblis dibincang pertama sekali. Tentang golongan suftaiyah. Kalau dalam teks betul dipanggil as-sufsataiyah. Nyebut pun payah ya. Ini golongan dulu-dulu golongan yang menisbahkan dirinya kepada seorang tokoh yang disebut sufsata, yang dia punya teras mazhab dia, doktrin dia, aliran dia ialah segala sesuatu itu tidak mempunyai hakikat. Jadi bila puak ni dia sendiri pun sudah goyang, iblis masuk lagi goyang, kekeh sesat, larat, bukan sesat lagi. Ana ada satu bahan yang anda baca. Seorang ulama namanya Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, perbezaan antara perkumpulan-perkumpulan manusia ini, aliran-aliran manusia ni macam-macam rupanya. Manusia ni kalau tuan-tuan baca, kesesatan manusia ni berlaku sejak Nabi diutuskan. Sudah berlaku kesesatan, tetapi
mereka masih boleh melihat kepada informasi primer, informasi asas. Nabi ada. Dan jika ada khilaf sendiri pun di kalangan para sahabat, mereka terus rujuk Nabi, tak apa. Maka khairul qarni Nabi kata, sebaik-baik kurunku. Thumma yalunahum, kemudian tahun berikutnya, kurun berikutnya, turun, manusia berpecah tahu. Maka di zaman kerajaan Muawiyah Bani Umayyah, zaman kerajaan Abbasiyah, manusia jadi macam-macam. Bermula dengan kewujudan Syiah, bermula dengan kewujudan Khawarij, kemudian berkembang Jabariyahnya, Qadariyahnya. Ini semua puak-puak yang berpecah. Macam-macam. Pecah mereka itu bukan masalah fiqh. Berpecahnya mereka itu pada bermasalah akidah. Itu yang nak letak diri. Pengarang ni buka buku, dia cerita tentang apa? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini ialah perkumpulan yang majoriti, sawadul a'zam. Nak pegang bukan senang. Kita kata kita okey, jangan. Sebab kita kena faham bahawasanya cabaran di luar ni banyak. Dia nak serang, nak suruh nyembah berhala, tak sembah lah. Mana nyembahnya? Kita tengok tak lalu. Dia boleh masuk melalui doktrin. Dia boleh masuk melalui perkara-perkara yang boleh mengkacau bilaukan pegangan kita, boleh. Sebab tu kita risau hal ini. Dia kata bahawasanya, apa dia kata? Golongan-golongan Sofista'iyah ini yang dipelopori oleh seorang bernama Sofsata ini adalah satu golongan yang sesat. Tu dia. Sesat ini maknanya menyeleweng daripada akidah yang benar. Dia kata dia Islam, tapi tak, sebenarnya dia sesat. Dia menyeleweng. Dan dia wajib taubat. Kerana pemikiran mereka itu menafikan ilmu serta menafikan hakikat bagi ilmu. Apa kata mereka? Puak Sofista'iyah ini, dia ada 3 mazhab besar. Udahlah sesat, pecah lagi 3 mazhab. Ya Allah, nampak ramai benar pengikutnya kot. Pertama, puak yang tolak secara langsung berkaitan dengan ilmu, tolak. Tak ada informasi berkaitan dengan itu ini, tak ada. Tolak. Tak menerima konsep ilmu langsung. Yang kedua ialah puak yang mengesyaki kewujudan hakikat. Asal mereka ni ialah berpendapat bahawa segala sesuatu itu tak punya hakikat. Tapi ada sebahagian mazhab mereka terima ada hakikat, sesuatu itu punya hakikat. Hakikat ilmu, hakikat manusia, hakikat kejadian alam. Sebahagian tolak. Dan yang ketiga, puak yang mengandaikan bahawa hakikat adalah seperti yang dipercayai atau dipersepsikan oleh manusia. Lalu kesemua kepercayaan ini pertentangan yang ada di antara pelbagai kepercayaan tersebut. Jelasnya kata ulama ini, puak Sofista'iyah ini kufur, out terus. Tak dapatlah kita nak aim dah, puak ni tak ada dah. Tapi disebut dalam kitab ini di zaman itu. Ana sebut ini kerana
Anda tak baca habis pun. Nak bagi tahu bahawa akar-akar kesesatan itu wujud aliran sekarang. Aliran plural ke liberal ke Islam moderate ke izm yang rosak ini puncanya daripada pokok ni. Dia mengakar lama tu. Maka perbincangan kononnya intelektual akhirnya rosak dengan pemikiran akal mereka sendiri. Moral yang nak cerita kat tuan-tuan ialah kita apabila dikurniakan Allah akal, kita kena satu benda yang kita kena ketahui ialah bagaimana nak isbatkan ilmu dan hakikat. Nak cerita bahawa sebenarnya ilmu itu memang sesuatu yang sabit dan tetap. Yang dasar ilmu mesti bertunjang pada akidah. Kalau ilmu tak tunjang pada akidah, out. Memang rosak manusia. Apa ilmu pun. Sama ada ilmu yang berkait dengan fardu aini atau fardu kifai. Kedoktoran ke, matematik ke, ilmu geografi ke, ilmu apa pun. Kalau tak bertunjang kepada akidah Islam, dia akan keluar. Lepas tu kita duduklah posisi mana pun dalam apa bidang disiplin ilmu yang kita ceburi, yang membawa kepada profession kita, duduk, tak ada masalah. Selagi mana dia tidak terkeluar daripada kepompong syarak, duduk, belajar, tak ada masalah. Bekerjalah dengan ilmu kita itu. Tapi kena ingat, nak menetapkan ilmu yang kita ada itu mesti bertunjangkan kepada akidah Islam. Mesti kaitkan dengan ilmu Allah, sumbernya yang asal. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ilmu ini bukan khayalan, bukan sekadar mainan minda. Sebab itu ilmu ini dia mesti punya akar yang kukuh, itulah. Itu baik.